Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 12 Muharram 45 37 23 kita teruskan pengajian kita dalam buku Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Al-Hikayatus Tsaminatu was-Sittun ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-168, iaitulah hikayat tentang adab majlis perkahwinan elok diadakan acara walimah dengan nasyid ataupun nyanyian yang diluluskan oleh syarak. Maknanya kita nak beza antara majlis kematian yang sunyi sepi, penuh dengan kesedihan, penuh dengan keinsafan, berbeza dengan majlis perkahwinan yang kita suka pada malam ni, kerana nak mempertemukan di antara dua orang pengantin yang baru berkenalan, baru berjumpa, kan, dengan di atas keizinan syarak mereka bertemu, maka kita bergembira pada saat itu. Bukan makna gembira ni tak ingat ke Tuhan, tapi majlis tu majlis gembira. Bila majlis gembira berbeza dengan majlis duka cita. Sebab dia kata gembira tak sama dengan duka cita. Jadi kalau tidak sama, majlis mati dengan majlis kenduri, kena bezakan. Jadi hikayat ini dicerita oleh Sayyidah Aisyah sebagai mak angkat kepada pengantin. An Aisyah radhiyallahu anha annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansar. Sayyidah Aisyah dah mempersiapkan pengantin perempuan untuk bertemu dengan pengantin laki-laki, dengan suaminya, seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Wanita ini, pengantin perempuan, nama dia Al-Fari'ah binti As'ad bin Zurarah. Pengantin laki-laki apa nama? Pengantin laki-laki nama dia Nubayt bin Jabir Al-Ansari. Sebagaimana disebut oleh sebahagian daripada sumber hadis, sumber maklumat. Faqala, baginda Nabi SAW tengok Aisyah sibuk menyediakan walimah ini. Faqala Nabiullah sallallahu, Nabi pun tanya Aisyah, ya Aisyah, ma kana mi'akum lahwun, ada tak jenis-jenis hiburan sedikit? Hiburan, ada tak hiburan untuk dibuat dalam majlis perkahwinan ini? Fa innal ansar yu'jibuhumul lahu, kerana orang Ansar kalau ada majlis, dia suka ada majlis-majlis permainan. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dilalatul hadis ini menunjukkan bahawa elok dalam majlis perkahwinan kita ada acara nasyid, lagu-lagu perkahwinan, lagu-lagu kegembiraan yang elok, yang sopan di majlis perkahwinan. Majlis kahwin elok kita ada. Bagaimana lagu ini? SOP-nya kita akan bincang nanti. Ini kita cuma tag tajuk dulu. Ibu angkat ataupun ibu angkat kepada pengantin, nama dia Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah ummul mukminin.
isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayanginya. Jadi Aisyah ni ambil berat sangatlah dengan Fari'ah ni, anak kepada As'ad bin Zurarah, anak yatim ni. Sebab katanya umur dia sebaya, dekat dia umur dia. Maknanya ibu angkat dengan anak angkat ni lebih kurang je umur dia. Masya-Allah. Maka dia jadi ibu angkat. Dan dia yang sibuk menyediakan majlis perkahwinan. Kita anda tengok biasa isu macam ni. Kami lah di pondok-pondok di pusat pengajian agama ni biasanya ibu-ibu khalah orang main. Kalau di Sungai Durian ni, mak saya Allahyarhamha terkenal, orang dikenali dengan nama khalah. Khalah tu kalau bahasa Arab kata makcik. Semua pelajar-pelajar panggil khalah dia. Kamu ni orang-orang luar panggil ustazah, panggil khalah. Khalah ni memanglah kalau ada pelajar dia kahwin sini, dia yang sibuk menyediakan majlis perkahwinan, siap dengan jubah, siap dengan baju pengantin. Macam anak murid macam anak dia buat. Menantu sana menantu sini, alhamdulillah, jazakallahu khairah. Allah Taala lah bagi curahkan rahmat seluahnya kepada ummina Khalah. Jadi ini khalah kita ni Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bapa kepada si pengantin nama dia As'ad bin Zurarah bin Udus dari Bani An-Najjar Al-Khazraji Al-Ansari Abu Umamah, salah seorang daripada sahabat yang besar, sahabat yang hebat, kerana dia pemimpin Naqib Bani Najjar, pemimpin Bani Najjar. Dia masuk Islam awal. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika dia pergi ke Mekah bersama dengan Zakwan bin Abdul Qais, liyatanafara sebab dua orang ni nak pergi berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah. Bila dia dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah, dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada alaihim al-Islam. Nabi kemukakan Islam kepada As'ad dan Zakwan. Nabi baca Al-Quran kepada dua orang pemimpin ini, fa-aslama, masuk Islam. Jadi Utbah pun tak boleh nak kacau dah. Dan dua orang pun akhirnya kembali ke Madinah. Fakana awwalu man qadima bil Islam. Inilah dua orang yang bawa Islam ke Madinah sebelum berlakunya Bai'atul Aqabah. Bai'ah Al-Aqabah. Jadi tuan-tuan, tengok dalam buku sejarah Mekah dengan Madinah tu ada cerita As'ad ni. Falamma kana al-'amil muqbil, pada tahun yang berikutnya keluar daripada Madinah 12 orang pemimpin laki-laki. Mereka bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah. Aqabah ni di Mina. Kalau orang pergi Mina sekarang, pergi ke Mina sekarang, kita akan temu dengan dekat dengan hujung Jamrah Aqabah tu ada sebuah masjid, nama dia Masjid Bai'ah. Masjid Bai'atul Aqabah. Dalam Masjid Bai'ah tu, di situlah tempat golongan Ansar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku Makkah Mukarramah yang saya usahakan ni, ada salah satu dia Masjid Bai'ah, dia tulis Masjid Bai'atul Aqabah, dan cerita As'ad bin Zurarah bagaimana dia telah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ke Madinah. Ini As'ad. Jadi selepas daripada Bai'atul Aqabah yang pertama, Nabi SAW telah menghantar Mus'ab bin Umair untuk mengajar kepada mereka Quran, agama, dan mendidik mereka. Alhamdulillah. Wa kana As'ad bin Zurarah ni ketua Nuqaba 12 Naqib Bani Najjar, dan dialah orang yang pertama solat Jumaat di Madinah sebelum kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan awwalu mayyitin, mayat yang pertama Nabi kita solat ke atas sahabat dari kalangan Ansar. Sebab kalau Muhajirin, Uthman bin Maz'un yang awalnya mati, dan dia di antara orang yang terawal dikebumikan di perkuburan Baqi' di Madinah. Dia mati pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun yang pertama hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membina masjid sebelumnya berlaku peperangan Badar.
Dia mati satu tempat nama dia Zubhah, Az-Zubhah. Zubhah. Bizubhati da'un ya'khudhu bil halq. Dia kata satu penyakit yang melanda tengkuk, halkum ni. Dan dia telah berwasiat sebelum dia mati, 3 orang anak perempuan dia tu supaya dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 orang ni nama dia Furai'ah ataupun Fari'ah, Al-Fari'ah, cerita kita malam ni, ataupun Furai'ah. Yang kedua nama Kabsyah, yang ketiga nama Habibah. Maka Aisyah di antara ibu yang menjaga anak-anak As'ad radhiyallahu anhu. Jadi kata di Umar, an Aisyah qalat naqaba an-nabiy sallallahu As'ad 'ala an-nuqaba. Nabi kita telah menjadikan As'ad ni ketua di kalangan Bani Najjar. Apabila dia mati, Bani Najjar pun datang mengatakan, ya Rasulullah, mata naqibuna As'ad, ketua kami dah mati. Fanaqib alaina ya Rasulullah, lantiklah orang lain pula ketua. Siapa dia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ana naqibukum, aku ketua kamu. Subhanallah. Nabi tak nak bagi pada orang lain. Sebab apa? Sebab Bani Najjar daripada akhwal, daripada keluarga pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana keturunan Nabi, keluarga Nabi ada di keturunan dia mari daripada Bani Najjar. Nabi kata tak payah orang lain lah, aku sendiri jadi ketua kamu. Kita kata sallallahu alaihi wasallam betapa gembiranya Bani Najjar setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik dia sendiri yang jaga Bani Najjar, tak perlu orang lain. Baik. Pengantin kita nama dia Furai'ah ataupun Al-Fari'ah, Furai'ah ataupun Al-Fari'ah binti As'ad bin Zurarah, iaitulah anak perempuan As'ad yang paling besar sekali. Yang kecil nama dia Kabsyah, yang pertengahan nama dia Habibah. Tiga-tiga ni sahabiyat, tiga-tiga sahabat membesar di rumah isteri-isteri Nabi setelah bapa mereka meninggal, dan As'ad telah berwasiat supaya Nabi sallallahu menjaganya. Wa kana Rasulullah sangat mengambil berat dengan anak-anak perempuan ini. Faqad rawat Zainab bintu Nubayt an ummiha al-Fari'ah. Zainab menceritakan tentang mak dia, Fari'ah, mak dia, mana cucu dan cucu angkat ni. Dia kata annahu ja'a Rasulullah sallallahu zahabun wa lu'lu'un. Jadi bila sampai kepada Nabi emas ataupun lu'lu' perhiasan ni, yuqalu lahu ar-ra'athu fahallahu nabihinna. Nabi panggil anak perempuan, mai. Nabi pakaikan budak-budak ni dengan perhiasan daripada lu'lu' ataupun emas ni. Jadi apabila Fari'ah ni telah baligh, biasanya orang perempuan Arab ni tak lama, 9 tahun je, 9 tahun, 10 tahun. Khatabaha Nubayt bin Jabir al-Ansari, mari minta. Fajahhazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Nabi kita setuju perkenan permohonan Nubayt, dan Aisyah mempersiapkan pengantin ini. Itu dia panggil zafat, maknanya Aisyah, yalah orang pengantin kena ada perhiasan yang baju comel-comel, bukanlah perhiasan macam kita ni tak comel lah. Maka diserahkanlah Fari'ah ini kepada suami dia. Kemudian Fari'ah telah melahirkan anak. Nabi namakan cucu angkat dia ni Abdul Malik wa baraka fihi, dan Nabi kita ucap berkat kepada kelahiran anak ini. Wa Zainab binti Nubayt tazawwajaha ba'da zalika Anas bin Malik. Jadi Zainab lepas tu kahwin dengan Anas. Wa banatu As'ad, anak-anak perempuan As'ad ini termasuk di kalangan para sahabiyat kerana mereka dah besar dan membesar di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang daripada anak saya nama dia As'ad. Sejarah dianya waktu ana sedang tulis buku Mekah ni kita sedang tulis, dan telah duk kaji tentang peristiwa As'ad bai'ah, ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka datangnya anak pada masa yang sesuai, kita pun namakan dia As'ad. Nama dia As'ad. Kebetulan yang kedua pula sepupu dia
diberi nama Mus'ab. Kita kata Mus'ab, ketua guru daripada Mekah yang dihantar ke Madinah. As'ad daripada orang Madinah yang menjemput Nabi ke Mekah. Jadi insya-Allah natafa'al, kita ambil nama-nama tokoh-tokoh yang hebat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita anak-anak yang bararah, yang baik-baik, yang menuntut ilmu bersungguh-sungguh dan menjadi pejuang-pejuang yang akan menegakkan Islam, mempertahankan sunnah Nabi SAW di kalangan ahlus sunnah, yang kita mengharapkan mereka akan menyambung tugas-tugas yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Oh, dia kata Anas bagaimana pula? Jadi Anas tu sebab waktu Anas sedang tulis tesis master, dia menceritakan tentang hadis tentang Anas. Tiba-tiba Anas datang dan doa Nabi kepada Anas sepanjang. Kebetulan Anas pula lahir, dikeluarkan sebelum tempoh matang, premature kata orang. Maka kita ambil tafaul dengan hadis Anas, dengan doa Nabi kepada Anas. Maka saya namakan dia Anas Madani sebab dia lahir di Madinah. Baik, itu sejarah kita. Kita balik kepada sejarah pengantin. Nubaid bin Jabir bin Malik Al-Ansari min Bani Najjar, dia pun daripada kabilah yang sama, Bani Najjar, sahabiyun syahida Uhudan, sempat melalui peperangan Uhud, dan dia tidak ada riwayat hadis, tak riwayat hadis. Sejarah hidup dia pun sangat sedikit untuk dikongsikan. Cuma datang nama dia tu dengan melalui Al-Fari'ah, melalui isteri dia. Ini yang dikatakan atau melalui anak dia Zainab binti Nubaid. Kita ni kadang-kadang berkat kita duduk melalui isteri, ataupun melalui anak-anak. Orang kenal kita melalui anak kita. Kita orang tak kenal pun, tapi bila anak belajar, anak masya-Allah berdakwah, akhirnya orang kenal kita melalui anak. Kita kata itulah anak yang diberkati, insya-Allah. Jadi itu, maka mereka juga telah mendapat, selain daripada siapa tadi, Zainab binti Nubaid, ada lagi anak lain nama dia Salamah, wallahu alam. Dan waqad baqiya Nubaid sempat hidup selepas daripada Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, zamanan, beberapa tempoh dan beberapa ketika. Baiklah, isu yang kelima kita ni. Wa fi riwayatil Bukhari warada zaffat Aisyah imra'atan. Jadi Aisyah telah menghantar seorang pengantin. Maka ada riwayat lain kata zawajat yatimat kanat fi hijriha. Maknanya Aisyah telah mengawinkan seorang budak perempuan yang dia jaga di rumah dia. Waqifa fi riwayat qarabatalah, katanya kerabat dia juga. Ada kata bintu akhiha ataupun anak saudara dia, anak keluarga dia. Jadi riwayat-riwayat ini Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah mengumpul riwayat-riwayat dalam kitabnya Fathul Bari, kitabun mubarak, kitab yang sangat diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Dia kata mungkin beberapa riwayat Aisyah bukannya kahwin seorang tu je. Nah, macam saya cerita tadi, khalah, mak kita khalah selalu je kahwin. Anak-anak murid yang dia suka, dia akan atur. Engkau kahwin dengan ustaz dia. Jadi dia sendiri yang akan menghabiskan belanja untuk perkahwinan anak murid. Jadi boleh jadi, kata di Ibnu Hajar, boleh jadi ta'addadat riwayat. Beberapa riwayat yang pelbagai. Wala yamstab'ad. Jadi ada sekali orang ni, wallahu alam. Jadi ada yang mengatakan tak semestinya, boleh jadi sifat tu kena pada Fari'ah. Anak yatim, budak perempuan hidup di rumah dia, ada anak-anak keluarga dia, memang keluarga lah. Bani Najjar, keluarga Nabi, keluarga kita lah. Isteri ni biasa dia ikut suami lah. Kalau keluarga kita, masa bila kita dah jadi bensan, dah jadi menantu orang ni, keluarga dia, keluarga kita. Kena ada begitu. Jangan pula kata, ni keluarga Alik bin ni tak ada kena dengan saya. Tak boleh lah macam tu. Jadi kita kena belajar lah. Anak-anak yang sudah ada kematangan, yang nak kahwin, dia kena belajar ilmu tentang al-ashar. Al-ashar maknanya ilmu tentang mertua menantu. Menantu mertua ni kena ada. Baik, masuk kepada perbincangan kita yang seterusnya, yang keenam. Bila Aisyah radhiyallahu anha nak hantar Fari'ah ni kepada suami dia, maka Nabi tanya, hal kana ma'akum syai' minal lahwi?
Ada tak jenis-jenis permainan, hiburan sikit-sikit yang sesuai dengan suasana ni? Menunjukkan bahawa harusnya. Jadi ada orang menganggapkan bahawa Islam ni beku, dia panggil jumud, terlalu kering, tak ada majlis apa-apa nah. Majlis kahwin pun sama juga, majlis mati pun sama juga, bahkan kadang-kadang majlis mati lebih meriah daripada majlis kahwin pula. Itu berat. Majlis kahwin tahu apa? Akad nikah punya Quran sebuah, dia punya mas kahwin, lepas tu sembelih ayam 2 3 ekor senyap. Tapi majlis mati jangan main. Malam 3, malam 7, malam 40 dengan jamuan yang besar-besar, kita kata la ya akhi. Tidak, Islam tidak mengajar kepada kita erti kebekuan dalam masyarakat, tetapi di sana adanya unsur-unsur yang sesuai dengan setiap tempat, dengan setiap masa. Ada unsur-unsur setiap tempat, setiap masa, dia ada tempo yang tersendiri. Jangan kita keras tak kena tempat, jangan kita berlembut tidak pada tempatnya. Anda ingat selalu kata-kata yang saya selalu ulang, kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang keras di tempat yang sepatut lembut, itu orang bodoh nama dia. Orang yang berlembut di tempat yang sepatut tegas, itu orang lemah. Kita ni jangan bodoh, jangan lemah. Ada tempat yang kita kena keras. Majlis mungkar, maksiat, lah, tidak ada kompromi kita sebagai orang yang mengaji agama. Tapi majlis-majlis yang baik, majlis yang tak sepatutnya, majlis yang sepatutnya boleh kita lunakkan dengan suasana-suasana yang ada, maka kita kena ambil. Baik, isu yang ketujuh, dalam hikayat ini jelas bahawa Nabi SAW sebut tentang al-ghina fil a'ras, makna nyanyian ataupun nasyid ataupun qasidah dalam majlis perkahwinan. Jadi Nabi kita SAW benarkan. Pasal tu dalam hadis disebut a'linu bin nikah wadribu 'alaiha biduf. Ada satu risalah yang saya keluar ni, tajuk dia menarik. Nama dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Tajuk dia menarik kan, sesuai dengan majlis kahwin. Maknanya majlis sepatutnya kita bergembira, tapi kita pula pergi buat tidak gembira. Bertukar majlis gembiraan kahwin dengan majlis mati. Tak boleh. Dan jangan pula terlalu bergembira sehingga tak ada SOP syariat. Mentah kau majlis kahwin kak, nyo buat macam orang putih, macam lah. Sebab itulah dia kata a'linu bin nikah. Nabi kata iklankan perkahwinan. Perkahwinan mesti diiklankan. Yang kahwin sembunyi-sembunyi itu tidak mengikut sunnah. Biasanya yang kahwin sembunyi ni ada beberapa sebab lah. Sebab yang pertamanya, sebab tidak direstui oleh keluarga, ataupun sebab kahwin seorang lelaki, dia tak berani nak menghadapi isteri yang pertama, maka kahwin sembunyi-sembunyi. Kita kata la, ikut sunnah, a'linu bin nikah, mesti iklankan perkahwinan. Wadribu, dan dipukul duf ni kompang, gerbang. Jadi ada kompang yang kita boleh pukulkan pada waktu perkahwinan. Maka di sini ada nasyid yang kalangan Ansar yang masyhur. Ana apa satu serangkak dua, tapi suara kita tak bagus ni, kalau kita kuat-kuatkan nanti tertidur pula orang dengar tak. Dia kata Atainakum fahayyina nuhayyikum. Atainakum fahayyina nuhayyikum. Mana macam kita orang lain pergi berpantun tak? Kita pergi berpantun. Mana kami datang kepada kamu, kalau kamu sambut kami lagilah berbesar hati untuk menerima sambutan ini. Panjanglah dia punya. Kita boleh tengok dalam kitab-kitab hadis, kitab sirah, al-abiyat ataupun anasyid, qasidah yaumul zafaf, pada hari perkahwinan. Jadi menarik. Jadi kita pun eloklah kita ambil, para jemaah sekalian, majlis-majlis perkahwinan kita carilah lagu-lagu yang sesuai lah. Jangan muzik rock, gedegang, apa cerita ni. Ini kacau punya orang tak. Dan ada juga sebahagian orang yang mengatakan bahawa duf hanya dibenarkan duf saja. Duf ni kompang lah.
Adapun alat-alat muzik yang lain tu khilaf ulama panjang. Tuan-tuan boleh tengok tentang hukum muzik. Hukum muzik dalam Islam, dan ada khilaf. Setengah ustaz ni mempertahankan, dia kata tak ada semua muzik halal, harus belaka. Ada kata haram belaka. Ada kata tengah-tengah. Saya kata kita pilih yang sesuai. Kita tak nak buka pintu seluah-luahnya, semua muzik harus. Habis mana fatwa dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i? Keras para ulama kita dalam masalah al-ma'azif wal ghina. Dalam hadis Nabi kita larang muzik itu, tiba-tiba kita kata no, tidak ada larangan dalam muzik. Kita kata la, mesti ada SOP di sana. Maka kalau kita nak, kita ambil lah kompang, duf, muzik lagu-lagu yang sesuai, yang kita boleh buat sewaktu kita dalam majlis-majlis yang sesuai dengan keadaan semasa hari ini. Nah, ini kita kena ingat. Isu yang seterusnya yang kita naknya, lagu-lagu yang dia benarkan, lagu-lagu yang baik, kalimah-kalimah yang baik. Bukanlah lagu rock menyanyi melompat macam monyet atau pentas, no. Ataupun lagu yang terlalu majlis kahwin sesuai dengan lagu selamat pengantin baru dah. Barakallahu lakuma, lagu yang dimasyhurkan oleh Arab yang mari yang habis hak tempat hari ni kita pergi ramai je orang lagu barakallahu lakuma, kan, lagu-lagu tu. Tapi jangan dipasang lagu ini selimut putih, tidak sesuai. Selimut putih untuk hari matian, untuk hari kita kita kahwin ni bukan lagu selimut putih, tapi lagu apa? Lagu barakallahu lakum, lagu majlis perkahwinan, selamat pengantin baru. Itu dia panggil, itu yang cantik. Jadi kita kena ikutlah yang sesuai lah. Setiap masa likulli maqam maqal, setiap masa, setiap tempat tu, setiap majlis tu ada tempat dia. Dan satu lagi yang saya nak nasihatkan, kita biasanya dalam majlis perkahwinan akan berlaku hingga bangar. Orang ni bercakap, kita lama-lama tak jumpa kawan-kawan, kita akan jumpa. Itulah majlis yang kita nak jumpa. Majlis yang kita nak rapatkan ukhuwah, ataupun kalau keluarga rapatkan, dia panggil silaturahim. Kita lama tak jumpa, bila jumpa kawan-kawan, jumpa orang-orang lama ni, kita nak rapatkan silaturahim. Tiba-tiba si pengacara majlis, DJ ke apa benda ke, pasang lagu bingit sampai kita nak dengar pun tak boleh. Kita kata lah, ini satu benda yang tidak sepatutnya berlaku dalam majlis yang sangat menarik ini. Oh, kalau macam tu kita tunjuk warak lah ustaz. Warak apa bendanya? Kita pasang Quran lah. Wa iza quri'al Qur'anu fastami' wa ansitu. Bila dipasang Quran, dengar. Diam, dengar. Ni kita nak makan, kita nak bual-bual, tiba-tiba engkau bagi pasang Quran, jadi semua kena diam. Jadi juga tidak sesuai. Oh, apa benda lah apa anak ni? Semua benda tak sesuai dengan dia. Kita kata likulli maqam maqal. Setiap tempat ada yang sesuai dengan dia. Jadi kalau kita nak pasang Quran, pasang waktu lain. Waktu majlis ni kita pasang lagu nasyid yang sesuai dengan kalimah perkahwinan dengan suara yang perlahan. Biarnya tidak mengganggu orang nak bercakap. Contohnya saya jumpa dengan sahabat lama di sini. Masya Allah Syekh, kita tak jumpa 10 tahun dah. Keluarga saya yang lama putus dah. Hari perkahwinan biasa dia orang datang untuk berkumpul, untuk bertemu. Tiba-tiba kita buat masalah pula, buat bising bingit sana sini. Orang nak bercakap pun tak boleh. Kita kata lah. Ini saya tegur kerana saya dah menghadapi banyak masalah. Kadang-kadang kita pergi DJ ni entah apalah. Ini seorang yang bayar mahal dengan dia pasang lagu bingit nak bercakap pun tak boleh. Sampai saya sendiri pergi tegur, pakcik, awal, slow sikit kata. Ni orang nak bercakap ni, apa punya lagu ni? Dia kata tuan rumah suruh pasal lagu. Pasal lagu bukan suruh kuat macam ni. Ada juga yang diupah. Ni, pelajar-pelajar tahfiz qasidah nama dia. Bukan tapi Quran, tapi qasidah. Abu Ana cakap biar betul. Kenapa saya kata tahfiz qasidah? Budak-budak tapi dengan serban, dengan jubah, duduk bergendang. Gendang besar. Bukan dub, belebang, duduk main selawat Nabi. Kita nak bercakap pun tak boleh. Kita kata ini majlis apa awak ni? Majlis bingit-bingit ni, majlis kacau kita punya telinga ni, tak bagus.
Bila saya panggil budak ni, dia kata awak belajar mana? Belajar di tahfiz sekian-sekian. Berapa lama dah? 5 tahun, 6 tahun dah ada tahun. Habis apa yang kau dapat hafalnya? Nama dia tahfiz Quran. Dia tahfiz qasidah nama dia. Tahfiz nasyid. Sebab setiap nasyid orang bayar 1,000, 1,200 dia punya kos, ada yang 600. Jadi budak-budak ni dijadikan bahan menasyid, duit boleh ke tahfiz. Kita kata ini juga tidak bagus. Jadi saya tak nak dua-dua pihak. Kita biarlah yang sesuai, lagu pun sesuai, suara tidak bingit, DJ pun jangan duduk melampau sangat. Cakap baik-baik supaya kita tidak menyusahkan dan tidak menyakitkan hati telinga orang-orang yang datang. Lagu-lagu yang pelik-pelik pun tak payahlah juga kan. Jadi maka kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, semua benda dalam Islam ni ada peraturan, ada SOP, ada peraturan. Satu lagi, dalam majlis perkahwinan kita tak mahu adanya pembaziran. Kalau setakat nak dengar lagu sepatah dua, tak payahlah pergi sewa ahli-ahli lagu sampai beribu-ribu, tak perlu. Ni tidak pergi ambil lagu yang mahal-mahal, bayar berapa habis. Pula dia punya pentas pula, dewan pula banyak ribu habis. Pembaziran. Jadi kita ambil yang sederhana. Nabi SAW suka belanja kahwin ni murah-murah je. Majlis kahwin pun Nabi kata aulim walau bisa, buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Maknanya kita jangan sampai membebankan. Setengah mak ayah ni buat boleh kambing, boleh kerbau, tapi nak ambil duit daripada mas kahwin anak. Kita kata lah, mas kahwin tu untuk anak perempuan, bukan untuk bapak dia buat majlis kenduri. Kalau awak tak mampu, tak boleh buat besar. Sekarang ni jadi satu fenomena. Tengok kawan rumah sebelah ni buat majlis kenduri besar-besar di dewan, di hall yang hebat-hebat sampai berpuluh ribu dia punya. Kita pun nak sewa jugalah, walaupun berhutang dengan orang. Kita kata tak payahlah. Kalau awak ada kemampuan, awak ada keuangan yang baik, tak usah membazir. Cari di tempat-tempat yang sesuai. Kalau rumah kita dah besar, depan rumah kita ada halaman yang kita boleh buat kemah, boleh buat majlis untuk kehadiran para tetamu, lebih baik. Sahabat-sahabat mari daripada jauh boleh kenal rumah kita. Keluarga-keluarga kita pun boleh kenal kita punya rumah. Nanti lain kali dia lalu kau ni, ni rumah kita ni. Ni rumah kita ni kan. Ni rumah keluarga kita. Nanti lain kali dia datang, ada masyarakat dah. Ada apa, boleh singgah, boleh tanya khabar, boleh. Banyak faedah sebenarnya. Ni ajak orang pergi majlis kahwin entah di mana, rumah dia pun tak tahu buat di mana, itu dia panggil. Tapi saya tidaklah kata tak boleh buat di hotel, tak boleh. Silakan, awak ada duit dipersilakan. Tapi afdal, lebih baik kita buat di rumah kita. Walaupun secara tidaklah nampak grand, mewah sangat. Nak mewah setara mana? Setara mana sangat sehebatnya. Ni kadang-kadang pakar-pakaian pun tak sesuai. Kita orang ngaji agama, hidup pakar koci henda sana sini dah. Baju macam orang putih ni kau. Kita kata itu pun tak baik. Ustaz-ustaz yang belajar agama, berpakaianlah dengan pakaian yang sepatut, yang sesuai dengan kita. Kita ni bukannya pereka fashion ataupun jadi kita buat yang sesuai. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah nasihat kita, bersederhana dalam semua perkara. Jangan gunakan khidmat pondan-pondan untuk jadi juru makeup, untuk jadi jaga pentas. Ni juru kamera ni, kamera yang kita beli ni, iPhone ke handphone yang kita ada ni, ada setengah handphone tu 5 kamera dia. Tak cukup lagi. Hidup sewa lagi budak-budak yang kamera besar, kerak. Tak cukup dia ambil gambar berdiri, dia menerak. Saya sekali pergi satu taman bunga, tengok budak ni meniarak ambil gambar. Dia menerak. Ambil panjang dia punya kamera. Ambil gambar ke pengantin. Saya pun bisik, bang, dek, kalau tak meniarak ni tak boleh ke? Dia kata, maaf lah pakcik, 1,200 bayar ni. Jadi saya kena pelbagai lah cara. Lepas ni saya naik atas pokok pula, saya ambil gambar dari atas. Kita kata padalah, bayar mahal ni, dipaksa lah dia kena berlakon. Sekali duduk meniarak, sekali naik atas pokok, bawa orang pergi dekat stesen kereta api, hok buruk-buruk. Ini semua ni bahaya ni. Kalau tak baca doa ni nanti dikacau oleh jin kat situ, apa ni? Pengantin baru tak boleh tidur malam tu. Asyik duduk meracau je. Kita kata buat apalah, benda-benda yang pelik-pelik. Tapi orang Arab kata, satu mengikut kaedah yang dibawa oleh Arab, khalif tu'raf. Buat benda pelik, glamour. Tulis kata-kata ni, khalif tu'raf,
Kalau buat benda pelik, glamour lah awak. Jadi nasihat saya, ada satu risalah yang saya keluarkan, tajuk dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Tuan-tuan boleh ambil di website Abu Anas ataupun di Facebook kita, ataupun dalam grup-grup kita pun sudah ada. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi yang penting bagi kita menarik dalam kitab kita ni, Sayyidah Aisyah telah disyorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dalam majlis perkahwinan walimatul urus biar ada majlis allahu, maknanya ada hiburan yang sesuai dengan keadaan. Ni sekarang ni orang duk letak dalam beg pula dah. Letak dalam beg pula Yasin lah, macam-macam ayat. Orang tak ambil baca, tinggal gitu je. Jadi saya syorkanlah, daripada kita letak Yasin dah banyak tahu dah Yasin ni, sekarang kita ada zikir pagi petang yang saya usahakan. Zikir ni menarik, zikir pagi petang ni kecil ya. Nah, harga dia pun murah, RM3 ataupun RM2 lebih je kalau beli banyak. Elok kalau kita ambil, jadikan dia sebagai bahan yang telaga biru. You warna pink. Itu yang menarik, yang jadi senang untuk kita nak bagi hadiah. Letak dalam beg tu cantik. Dia panggil zikir pagi petang tu, zikir lepas solat, ada warna pink. Comel lah, sesuai lah kalau buat majlis kahwin pun song. Orang Kelantan kata song dengan ni dia. Ni ambil ni. Saya nak banyak Ustaz, 1,000. Kita nak buat hadiah, dipersilakan. InsyaAllah Telaga Biru akan beri harga khas, harga special kepada para jemaah yang nak buat majlis-majlis perkahwinan untuk jadikan hadiah majlis kahwin. Boleh, kita boleh letak kat belakang ni tulisan selamat pengantin baru kepada siapa-siapa yang sesuai lah. Kita kata Fawaz dengan Fadwa ke contohnya, Faiz dengan Fauziah. Biasalah orang letak dua tu. Anas dengan Anis contohnya. Jadi boleh je kita buat. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, barakallahu lakuma. Dan jangan lupa letak banner doa, tulis doa besar ketika orang masuk. Kita letak 2 banner. Banner yang pertama selamat datang dengan doa kepada pengantin, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian banner nak keluar daripada rumah, kita doakan kepada tuan rumah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi 2 banner saya syorkan. Banner nak masuk, doa untuk pengantin. Banner nak keluar balik, doa untuk siapa? Untuk tuan rumah. Jadi bayangkan 1,000 orang datang, semuanya berdoa untuk pengantin. 1,000 orang datang, semuanya doa untuk tuan rumah. Kan bahagia kita pada hari itu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah, setakat itu dulu. Kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Lagi menarik, cerita-cerita tentang perkahwinan. Mudah-mudahan Allah berkati perkahwinan kita sampai ke syurga. Anak-anak kita juga mendapat jodoh yang baik-baik, yang sesuai. Kan? Kalau hafiz dengan hafizahnya, kalau dengan yang sesuai lah. Tak kira lah hafiz tak hafiz pun. Yang pentingnya yang berakhlak, yang mempunyai kemuliaan, belajar, jaga agama, jaga syariat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati semua. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baikuma fi khair. Kita ucapkan kepada semua pengantin baru dan pengantin lama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.